kecil. Macam pondok, macam kemah pun ada. Ada anak-anak kecil. Saya terus teringat anak-anak saya kat rumah. Baik-baik, anak tu comel-comel, cantik. Bila tengok rasa macam Ni dekat sayu, Baling lah ni. sedih. Yang ni dekat Baling. Dekat Baling. Diorang pun bila saya tanya adik berapa lama dah duduk sini, diorang dah duduk setahun. Bila dengar setahun, saya kata setahun duduk macam ni, saya kerja berlawan dengan nyamuk. Nyamuk boleh tahan banyak. Ya ke? Ya Tak nampak Allah. dalam kamera, nyamuk banyak. Nyamuk banyak. Dia kata malam-malam hidupkan obat nyamuk. Lepas tu tengok baju-baju dia lipat tapi lah dalam kemah kan. Dia buat tandas macam zaman-zaman dulu. Macam mana? Saya pernah masuk pedalaman, dia cuma gali-gali sikit, dia bawa air letak dalam bekas, dia angkat sikit ada gali. Bila saya tengok tu, tapi adik-adik tu baik-baik, sabar, rasa macam bila saya kata jom, saya sampai selalu saya tanya, jom pindah, kita cari rumah lain sewa. Biasa semua keluarga kalau kita cakap macam tu, dia macam tak percayalah. Dia bayangkan kalau sewa nanti kena bayar. So saya kata dia tak apa, saya tolong bayar insya-Allah sampai bila-bila selagi hidup ni saya bayar. Mana-mana rumah ada pun tak apa. Berapa pun kita cari je rumah mana adik nak, kita pergi. Tapi dia orang macam, tak payahlah ustaz. Dia orang macam tak percaya sebab yelah kan selalu orang bila datang kan macam nak bawa pindah, nak tolong. Tapi kan macam susah sikit. Berapa besar keluarga dia? Keluarga dia, anak dia, adik-beradik dia, 1, 2, 3, 4 orang kot, 4 orang. Jadi macam mana ustaz boleh jumpa keluarga-keluarga macam ni? Ada orang bagi info lah. Saya memang ada banyak list-list yang saya dapat. Saya ada pernah sekali saya buka dekat Facebook nombor handphone siapa nak perlu pertolongan musim PKP ni kan. Sebab saya tahu dulu kalau saya ingat masa saya anak 1, anak 2, kalau 2 hari tak kerja je, saya dah tak ada duit dah. Nak beli susu anak pun tak ada duit dulu-dulu. Jadi bila saya tahu orang dalam keadaan yang panjang ni mesti bukan senang lah. Memang dah sebulan kan, mesti banyak yang putus cari rezeki, susu anak-anak. Ustaz, sebelum kita cerita betul tak? Okay. Lepas tu saya pun cuba ajak dia orang cari rumah. Dia orang pun tak pernah terfikir nak cari rumah. Sekali bila dapat rumah tu rasa, dan dia orang alhamdulillah dia ketua-ketua masyarakat di sana, YB semua dah banyak bantu mereka nak carikan rumah. Tapi yalah, itu kan ada proses kan. Betul. Tapi alhamdulillah saya cuba, saya tak apa, saya kata bila-bila dia orang pun dah janji ada nak buatkan rumah. Tapi saya kata yalah nak buat rumah musim PKP ni bukan boleh siap sehari rumah kan. Jadi saya pun bawa dia rumah sewa dan saya pun carikan katil, tilam, cari barang-barang dapur semua sekali belikan dekat pasar raya terus letak kat rumah. Dia ni pun last sekali saya ada tak video ni dekat Facebook ataupun YouTube ustaz nanti? Ada, saya letak kat Facebook. Sudah ada? Abid Liu tu. Ada. Baru yang tu dah masuk. Ada. Okey, nanti kita tengok. Last kali apa jadi dekat family tu? Lepas tu biasanya dia orang macam terkejut bila cakap tu, macam terkejut. Tapi saya suka bila last sekali, walau dia keras, bukan keras, macam dia macam faham tak faham apa terjadi, last sekali mesti dia nangis. Bila dia nangis tu lah ubat hati kita. Anak-anak tu senyum. Tengok dia orang senyum tu jadi, tadi kita menangis tengok rumah dia. Saya dah tahu keadaan keluarga ni dah 2 hari. Bila terstop sekejap tu saya macam mana nak pergi juga. Saya degil juga. Ini yang ada ustaz kongsi dengan saya tu ke? Ada kita WhatsApp tu kan? Ya. Ada yang satu keluarga yang baru tu. Yang tu lah gambar. Ini tandas dia. Ini ke? Tu tandas itu. Betul ke rumah keluarga yang ni? Betul. Yang kita yang share tu. Ini rumah dia. Yang WhatsApp. Nah tu rumah dia. Dan macam pondok sebenarnya kalau tarik canvas tu memang macam pondok tu buka 4 kayu je, 4-6 kayu. Ini kebun apa ni? Dia dalam kebun getah. Dalam sangat kebun getah. Kebun getah. Dalam kebun getah. Lepas tu saya cepat, saya pun balik sebab bila dah pergi satu tempat tu orang makin ramai datang kan. Macam yelah dia orang dengar Ustaz Abid Liu datang, dia orang pun sampai ramai-ramai gitu. Tengoklah tandas dia ni. Itulah tandas dia kan. Tengok kalau memang satu malam tak boleh tidur, menangis tengok tandas tu. Ya Allah Tuhanku. Ustaz. Tapi saya happy semalam Nova, bila semalam keluarga dia hantar gambar, keluarga dia baca Yasin, dia sekeluarga dah duduk rumah baru dan dia orang pun doakan saya. Bila saya tengok tu saya kata inilah hadiah yang sangat bermakna dalam hidup saya. Saya selalu takut Allah marah, takut yalah kita bukan kenapa sempurna. Ustaz takut Allah marah kalau bila Ustaz dah buat satu benda yang sangat besar untuk lagi-lagi untuk mereka tu yang dah lama setahun duduk dalam keadaan macam tu. Kenapa Ustaz? Saya rasa macam kenapa dah setahun, bahawa ini saya tahu keadaan mereka dah setahun. Bahawa ini saya tahu. Jadi rasa bersalah. Jadi bila dia hantar baca Yasin semua sekali, saya rasa doa mereka tu buat saya rasa happy, gembira, dia kepuasan kan macam.
Dia Orang yang perasaan tu sampai jadi macam ketagih tau. Bila kena stop tu rasa betul. macam, kalau orang kata macam rasa macam seronok tengok buat kerja tu macam satu hari. Saya pergi mana saya niat dalam masa 6 jam tu saya nak selesaikan mana-mana tak ada rumah terus carikan rumah macam tu. Okey So Ustaz. saya niat teruskanlah sampai ujung tahun ni. So Mhm. niat saya macam itulah tahun ni punya niat yang baru begitu. Bila hari tu saya ada luahan, saya ada buat luahan lah. Saya cakap macam kenapa kita perlu hentikan apa ni orang yang sanggup beri bantuan dalam semua bentuk, dari segi wang, tenaga, waktu dan semuanya. Macam saya cakap ke Ustaz, saya sendiri kalau saya nak bantu, mungkin most of the time saya boleh bantu hanya sekadar menghulurkan wang ringgit. Tapi saya mungkin tak ada time, saya mungkin tak ada tenaga nak turun padang, nak pergi ke Baling, Kedah, nak pergi ke mana-mana tu. Nak cari rumah dalam kebun ketas, saya tak ada, mungkin saya tak ada tenaga kudrat tu ataupun saya tak ada masa. That's why saya cakap macam insan seperti Ustaz ni mungkin satu dalam sejuta. Walau sekaya mana pun orang tersebut. Jadi, that's why saya cakap, kalau one day saya minta Ustaz doakan saya supaya saya juga ada boleh mampu buat seperti mana Ustaz buat. Maksudnya, dan Ustaz dah buat benda ni daripada dah lama dah. Kalau mereka tu yang dapat rumah semalam tu hanya di dunia ni bacakan Yasin dan juga berdoa, dekat akhirat tu tak tahu dah apa istana yang Ustaz, yang Allah dah binakan untuk Ustaz. Jadi saya Amin. cemburu sebab apa tahu? Saya cemburu ibarat bila saya tengok Ustaz punggah barang-barang dari lori masa the first week of PKP, masa nak bantu frontliners semua kan. Saya cakap apa tahu? Ustaz sekarang tengah berebut benda yang orang ramai tak berebut. Ibarat macam kalau ada kontes nak menang kereta Ferrari, Ustaz seorang je tengah beria-ria nak menang kereta Ferrari tu dekat dunia lah. Tapi kita bagi gambaran untuk akhirat tu. Faham tak? Maksudnya kalau ada kontes untuk menang istana dekat syurga, Ustaz seorang je yang kita nampak lah ni apa yang saya nampak. Tapi Ustaz, ramai sangat rakyat Malaysia lain yang membantu secara diam-diam, yang buat banyak sangat, yang beri sangat banyak bantuan. Tapi mungkin dari segala segi, maksudnya turun padang, wang ringgit sendiri dan juga masa tu mungkin tak ramai. Jadi Ustaz dan antara mereka, maksudnya Ustaz dan juga mereka-mereka ini sebenarnya berebut benda yang ramai tak berebut lah. Jadi saya macam buru. Masya-Allah. Dan Nilofa pun dah banyak memberi semua sekali kan. Allah, yalah saya tahu Nilofa punya apa dipanggil? Ni lah, banyak telah memberi, berkorban, bantu ramai kat luar sana. Kita sama-sama sebenarnya ramai yang buat, saya tumpang-tumpang je. Ustaz, tapi saya rasa macam ramai tak yang menghulurkan bantuan melalui saluran Ustaz ni? Ya Alhamdulillah, mula-mula saya memang infak. Niat asalnya saya niat, saya sebenarnya pada dulu buat kerja macam ni lah. Memang daripada saya kecil, memang inilah minat saya. Daripada 12 tahun. Tapi dulu tumpang orang lain, duit orang lain. Masa tu orang-orang kaya di mana-mana, saya beri tenaga saya lah. Saya memang pada 12 tahun, Sabtu Ahad je saya masuk kampung asli ke pedalaman, memang kerja macam membantu, berkhidmat, berkasih sayang sampai berdakwah sikit-sikit. Saya selalu bahagian tukang buat tandas masuk pedalaman. Alamak. Saya tukang bahagian masak-masak, angkat-angkat barang, beg-beg pakcik-pakcik, ustaz-ustaz tu daripada 12 tahun. Sabtu Ahad je atau cuti sekolah November, Disember je saya pergi khidmat macam NGO ke masyarakat tu lah. Tak pernah ada kat rumah. Sampai kadang mak saya pun macam sedih lah, jarang ada kat rumah. Sampai saya kat universiti macam tu juga. Setiap kali cuti SEM je, saya akan pergi pedalaman-pedalaman. Tapi bila saat Allah beri rezeki saya lebih sikit, saya rasa macam happy. Sebab saya dapat guna duit saya sendiri. Macam happy tau. Setiap kali keluar tu memang macam keluar kali ni, dalam poket tu dah keluarkan duit cash banyak-banyak kan. Nak seronok macam ulur pakcik-pakcik makcik. Dulu duit RM1, RM2 kan. Sekarang mungkin duit RM50, RM100 dapat ulur tu macam rasa sekarang giliran kita untuk I'm back guys. Ustaz, okay. Ada. saya nak pilih balik filter saya. Mak saya kata dulu kita susah, ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dulu nak beli spek mata mak, tak ada duit. Lama tunggu nak ada duit. Sampai besar jugalah nak spek mata mak pecah. Mak tak pernah pakai mask, teringin nak pakaikan, nak belikan mak mask. Tapi tak ada duit. Pergi kedai makan, keluar balik. Saya ingat sampai sekarang, saya ingat satu hari nak tolong mak saya. Tapi hari rezeki saya lebih, hari tu mak saya dah terbaring kat katil hospital. Dah tak sedar. Saya pun rasa sedih, rasa macam terjatuh kat bawah bila mak meninggal, tepi katil ICU. Rasa macam tak boleh nak bangun. Sebab saya kerja kuat-kuat untuk mak saya. Saya
cari rezeki nak tolong mak, tapi hari ada duit mak saya dah tak ada. Sebab tu sampai sekarang bila saya buat Apa tolong-tolong perasaan siapa-siapa, tu Ustaz? Sebab saya sekarang